Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, syukur kita pada Allah. Sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang lagi oleh Allah untuk kita sama-sama memahami tafsir ayat yang ke-54 dalam surah Al-Ahzab, di mana dalam surah Al-Ahzab ini kita dah belajar panjang sebelum daripada ini tentang mengenai bagaimana adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kali ini para penonton sekalian, kita sampai pada ayat yang ke-54 dan 55. Kita akan baca dua ayat ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita baca terlebih dahulu, kita akan dapat pahala daripada bacaan yang kita baca ini sendiri insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang dirahmati sekalian, ayat yang kita baca pada petang ini ialah ayat yang pada muka surat 157 daripada kitab hebatnya surah Al-Ahzab ini. Dan para hadirin sekalian boleh tengok balik pada ayat in tubdu syai'an. Start daripada ayat in tubdu syai'an ini, kita cerita tentang mengenai bagaimana waktu mana kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang yang dia ada perasaan, dia ada tubuh badan dia ni ada suasana yang dia suka dan suasana yang dia tak suka. Terjadi demikian pada seorang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mula cerita tentang mengenai ayat teguran Allah kepada di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianya telah tak sopan dalam berkeluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sopan dalam kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka datang ke rumah Rasulullah dalam keadaan yang tak diizinkan dan tak dijemput pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Dan juga kadang-kadang mereka datang rumah Rasulullah waktu mana nak tengah hari saja, masa nak makan, maka dia pun datang. Pun ramai juga demikian di kalangan umat manusia ini sendiri. Tapi Allah diajar bila kita datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita diajar supaya datang bila dijemput untuk kita makan. Ini ayat yang kita belajar sebelum daripada ni lah. Kemudian lepas pada kita makan, jangan duduk di rumah orang ni lama-lama. Jangan. Nanti lebih-lebih lagi lah di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ni jadi ganggu pada Rasulullah. Lepas pada kamu makan, fa iza ta'imtum fantashiru. Lepas pada kamu makan, kamu diajar supaya bergeraklah, tinggalkan. Janganlah kamu duduk lagi borak dalam rumah ni, sehingga kan waktu mana kamu borak tersebut mengganggu yang disebut dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal malam tu merupakan malam perkahwinan Rasulullah. Malam orang mula-mula kahwin. Takkanlah kita nak ganggu dah. Ni cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni.
Kerana inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Kerana bila kamu duduk di rumah Rasulullah ni lama-lama, dia akan mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pula dia malu untuk nak menghalau kita keluar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la yastahyi minal haq. Tapi Allah tak pernah malu dalam menegur umat manusia ni tentang kebenaran. Dan kita ni kan kalau ada tetamu datang rumah kita, segan dan malulah kita. Takkanlah kita nak sebut pada tetamu tu baliklah, saya ada keperluan lagi. Tak ada. Tapi Allah dia sebut, aku kena bagi tahu pada hamba-hambaku supaya bila pergi rumah orang ni, kamu kena jaga yang disebut dengan adab-adab kamu. Jangan duduk lama dekat rumah orang. Ini cara demikian. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Taala ajar, wa iza sa'altumuhunna mata'an, kalau kamu nak minta sesuatu perkara dekat rumah Nabi, benda apa yang kamu kena, cara kamunya, fas'aluhunna min wara'i hijab. Hendaklah kamu minta di belakang yang disebut dengan hijab. Maksudnya biarlah ada pelindung sikit. Jangan kamu duk tengok isteri Nabi. Ini cara demikian. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kerana dengan cara itu membersihkan hati kamu dan membersihkan hati isteri Nabi itu sendiri. Ini cara nak suruh terjaga. Jangan nanti syaitan masuk. Kita pergi ke rumah orang ni, bila kita pergi tengok isteri dia keluar, dan isteri itu pula bila tengok tetamu datang, dia ada benda yang syaitan akan ganggu. Syaitan akan masuk dalam tubuh badan ini. Masuk kat mana? Masuk kat hati. Bila kadang-kadang orang tengok, oh cantik juga isteri hamba Allah ni. Cantik juga isteri ustaz ni. Cantik juga isteri yang disebut dengan Nabi. Yang menyebabkan rosak. Kemudian isteri itu pula, dia pun ada perasaan juga. Bila dia ada perasaan, dalam keadaan demikian, dia tengok kamu, dia akan ada perasaan pada diri kamu pula. Tegak orang yang datang ni, smart orang ni selebriti kot, orang ni dikenali ramai kot, dia akan mula datang perkara demikian. Lalu, wa iza sa'altumuhunna mata'an, bila kamu pergi rumah siapa-siapa pun, Allah ajar, kamu kalau nak minta dengan isteri orang tu, kamu diajar supaya apa dia? Minta dengan mereka ni, min wara'i hijab. Biar ada selindung. Jangan kamu direct sampai ke dapur dan sebagainya. Jangan. Ni orang-orang kampung lah. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Kerana dengan cara demikian, membersihkan hati mereka dan juga hati di kalangan hati kamu dan juga hati mereka tersebut. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, tak patut di kalangan kamu menyakitkan hati Rasulullah. Rasulullah tak patut di kalangan kamu demikian. Ini yang keempat. Yang kelima, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Yang kelima, jangan sekali-kali di kalangan kamu cuba untuk berkahwin ataupun nak berkahwin dengan isteri Rasulullah lepas pada Rasulullah tak ada nanti sampai bila-bila. Inna dzalikum kana indallahi azima. Benda yang kamu buat di sisi Allah tu besar. Benda yang kamu nampak lekeh, kerana ada di kalangan kamu ni, dia terlintas dalam hati dia dan dia sebut di kalangan sahabat-sahabat dia nak berkahwin dengan isteri Nabi. Kita cerita panjang dah sebelum daripada ni. Sampailah ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54 ni, Allah Subhanahu Wa Taala mula sebut, in tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Kalaulah kamu ni, jika kamu sembunyikan perasaan kamu tu, in tubdu syai'an, sesuatu benda yang kamu sembunyikan dalam jiwa ni, ataupun kamunya, in tubdu, kalau sekiranya kamu ni menunjukkan sesuatu perkara tu di zahir kamu, ataupun kamu sembunyikan dalam jiwa kamu, tukhfuhu fa innallaha bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah ni maha mengetahui, dan Allah ni maha bikulli syai'in, setiap suatu benda dia Allah tahu semua. Dalam hati seorang ni, tak payah nak ceritalah, aku tahu semua yang terdapat dalam yang disimpan di dalam hati kamu, ataupun yang lebih, yang kat luar tu aku tahu juga, yang dalam hati kamu pun aku tahu juga. Ayat ni menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati seorang.
Segala rahsia yang tersembunyi di sebalik hati, pasti Allah mengetahuinya. Ulama-ulama ajar, kita ni kan kadang-kadang bila kita berjumpa dengan orang yang kita berjumpa ni depan kita dia senyum. Tapi belakang kita tak tahu lagi apa benda. Lalu kita nak suruh orang depan kita ni, macam mana orang depan kita ni dia sama. Depan dan belakang kita ni sama je. Macam mana kita nak buat? Baca ayat ni. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Tu bila kita berjumpa dengan siapa saja pun baca ayat ni. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Ni macam kita ni kan. Sekarang ni kita tertanya-tanya. Perdana Menteri dah ada dah. Kabinet pula. Kita akan tertanya-tanya demikian. Baca ayat ni lah. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Mudah-mudahan benda yang sama dalam hati kita sama yang disembunyikan itu. Yang disembunyikan kita boleh tahulah orang ni dia nak buat apa dia. Allah tunjuk perangai, sikap dia dan sebagainya di hadapan kita ataupun di belakang kita. Baca ayat-ayat macam ni. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Baca ayat-ayat macam ni. Kerana Allah tahu, pasti Allah mengetahuinya dalam hati seorang. Tidak satu rahsia pun yang tersembunyi daripada Allah Ta'ala. Tak ada benda pun yang disembunyikan di sisi Allah. Segala dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Kadang-kadang kita duduk depan dengan orang-orang macam ni, dianya elok je, senyum je. Tapi belakang kita dia tikam balik kita. Baca, Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang khianat daripada mata dia dan apa yang tersembunyi dalam dada-dada setiap di kalangan mereka sebut. Ini cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak ajar. Dalam hidup kita ni, tak usah nak sembunyi lah. Aku tahu, katanya Allah. Jadi, kamu ni orang mukmin, kamu kena jaga. Luar kamu kena jaga. Dalam kamu tu pun kamu kena jaga. Dua-dua ni kamu jaga dalam hidup kamu. Islam dia bukan saja perlu dijaga daripada sudut luaran saja. Malah sudut dalaman juga perlu dijaga. Luka di luar boleh sembuh, akan tapi nampak parutnya. Manakala luka di dalam hati, hanya Allah saja yang tahu. Allah yang tahu. Begitu juga dengan diri kita. Apabila disoal bagaimana ingin menyembuh luka yang dalam ini, kita diajar supaya tidak menyakiti hati orang lain. Jangan menyakitkan hati orang. Jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan turunnya azab Allah Ta'ala di atas perbuatan yang kita lakukan ini. Itu di antara akhlak dan adab yang mesti kita jaga dalam hidup kita. Waktu mana kita hidup di atas dunia ini, tak payahlah kita kata, tak ada orang pun tahu dalam hati saya. Tak. Kita jawab, Allah tahu. Benda yang terdapat dalam hati kamu tu, kamu dah niat nak buat khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata kamu tu, Allah tahu benda apa. Kenapa disebut khianat mata? Kerana ada mata ni, kadang-kadang ada mata orang ni dia pandang dengan tajam. Mata yang khianat dia panggil. Mata yang khianat ni, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dan apa yang disembunyikan dalam jiwa kamu. Kemudian Allah sambung lagi. Lepas pada ayat-ayat yang ni, nak ajar pada setiap manusia ni, kamu diajar supaya jaga akhlak, jaga adab dalam hidup kamu. Kerana walaupun kamu sembunyi daripada pandangan seluruh manusia atas muka bumi ini, tapi Allah sedang memandang apa yang kamu lakukan dalam hidup kamu. Lalu Allah sambung lagi. La junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhun wattaqina Allah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah sebut tak jadi dosa atas isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa hijab. Allah mula ajar la junaha alaihinna fi abaihinna. Isteri-isteri Nabi dia boleh berjumpa dengan orang-orang ni tanpa hijab. Tanpa hijab ni sendiri.
mereka tidak menjadi satu dosa pada mereka. Tidak dosa atas mana-mana perempuan untuk berjumpa tanpa tabir. Dengan siapa? Yang pertama abaihinna. Yang pertama dengan ayah-ayah mereka. Bolehlah orang perempuan bila dia berjumpa dengan ayah dia, tak perlulah pakai kain tudung. Dia boleh buka yang disebut dengan rambut dia ni, bahagian kepala dia. Ataupun dengan ayah mertua dia, dia boleh buka dengan ayah mertua dia. Nak sebutnya orang perempuan, dia boleh jaga demikian pada diri dia. Ataupun dengan siapa lagi? Wala abnaihinna, dan juga dengan anak-anak lelaki mereka. Yang kedua, mereka yang boleh lihat wanita tanpa tutup kepala ni, dalam keadaan tutup ni, maknanya siapa lagi? Yang disebut dengan anak-anak lelaki. Jangan tunjuk warak pula depan anak lelaki. Depan anak lelaki pakai kain tudung. Tak perlu. Dengan menantu lelaki, sama juga. Tak perlu pakai kain tudung. Maknanya kalau dia nak pakai pun tak apa. Ada juga mak-mak mertua dia rasa malu, segan dengan menantu dia nak pakai. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cuma di sudut adab dan akhlaknya yang dia dibenarkan untuk dedah. Maknanya dia boleh terbuka, taklah jadi susah pada diri dia. Untuk anak-anak dia. Siapa lagi? Dengan adik-beradik dia. Wala ikhwanihinna, adik-beradik lelaki mereka. Orang perempuan dengan ayah mereka boleh buka. Ni nak sebut golongan yang dibenarkan. Anak lelaki mereka boleh buka. Yang ketiga, dengan adik-beradik lelaki mereka boleh buka. Kemudian siapa lagi? Wala abna'i ikhwanihinna, anak saudara dia yang daripada adik-beradik perempuan dia. Ni nak sebutnya dia boleh buka anak lelaki daripada anak saudara mereka yang perempuan. Mereka boleh buka, dipanggil demikian. Ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak adik lelaki ataupun adik pada abang. Boleh. Anak saudara lah dia panggil. Yang ni dibenarkan. Siapa lagi? Anak adik perempuan ataupun kakak dia. Perempuan-perempuan yang beriman. Dan hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu semua wahai isteri-isteri Nabi kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Ini ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Islam ni tidaklah mengikat kamu sampai kamu tak boleh buka, kena tutup je kepala kamu semua. Tidak. Boleh dengan bapa kamu yang teratas. Termasuk dengan datuk-datuk boleh. Dengan siapa lagi? Anak lelaki termasuk cucu, cicit boleh. Tak jangan salah pada diri kita. Adik-beradik mereka boleh. Kemudian adik adik lelaki ataupun abang dia pun boleh. Anak saudara dipanggil demikian. Ataupun anak adik perempuan ataupun kakak dia pun boleh. Siapa lagi? Perempuan yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna. Dan perempuan yang beriman, kalau perempuan bukan muslim masih kena tutup aurat. Sebab tu kita sebut jangan sembarangan orang perempuan pergi gunting rambut. Gunting rambut dekat mana? Dekat salon. Salon ni standard. Tapi siapa yang mengguntingnya? Orang kafir. Perempuan. Tapi tak boleh. Tak boleh. Ni kena jaga pada diri kita. Rambut orang perempuan ni, dia boleh dedahkan pada siapa? Di kalangan yang dinamakan dengan orang-orang yang kita sebut tadi. Bapa dia, datuk dia, anak-anak lelaki, kemudian adik-beradik mereka, kemudian anak-anak saudara, adik-beradik dia, sebelah yang disebut dengan adik-beradik lelaki dan abang dia, kemudian sebelah anak saudara, sebelah adik-beradik perempuan dia ataupun kakak dia. Siapa lagi? Perempuan yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Tak boleh sembarangan nak buka rambut kita. Mentang-mentang jurulatih kita ni orang perempuan juga. Jurulatih ni orang perempuan. Tapi dia bukan Islam. Dia perempuan. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tetap tak boleh juga. Ni sama. Ni musim-musim vaksin ni misal contohnya. Orang pergi vaksin. Waktu mana vaksin tersebut, dia nak buka. Dia nak buka ni. Tapi yang pemvaksin tu orang lelaki. Ada lagi orang yang pemvaksin tu orang perempuan. Dia kena panggil yang perempuan. Saya nak yang perempuan. Perempuan pula Islam. Perempuan Islam. Kenapa? Dia tak boleh terang-terangan buka ruangan ini untuk dianya nak vaksin. Tu kena jaga di kalangan kita. Aurat. Kena jaga.
Sebab apa? Dia perempuan sama dengan kita juga. Jadi perlu ke kita dalam keadaan yang sebegini, kita diajar supaya kitanya kena jaga yang disebut dengan batasan ini. Nak sebutnya kita dengan orang kafir, walaupun dia ni perempuan, sama-sama perempuan, tetap kena jaga juga. Kerana kita ni ada maruah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan di kalangan kita. Ni nak kena jaga dalam hidup kita ni. Kemudian siapa lagi? Hamba sahaya. Wala ma malakat aymanuhunna. Hamba sahaya, yakni budak-budak perempuan dan budak-budak lelaki yang mereka miliki. Lelaki tapi dia hamba. Dia budak pada kita. Boleh buka. Kerana dia hamba. Oleh kerana dia hamba, lelaki tak boleh kahwin dengan perempuan yang tuan dia. Itu cara dalam Islam. Dia ajar demikian. Wattaqinallah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah ni dalam setiap sesuatu tu, dia sentiasa melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh kalian. Allah memerintahkan kaum wanita agar memakai hijab apabila menemui lelaki yang bukan mahram. Allah perintahkan demikian. Allah menjelaskan bahawa orang-orang yang disebut dalam ayat di atas adalah kaum kerabat mereka. Jadi mereka tidak perlu memakai tabir apabila berhadapan dengan mereka. Pakai tabir ni maknanya pakai kain tudung bila berhadapan dengan mereka tersebut. Yang 7 golongan tadi. Hal ini sebagaimana pengecualian yang sama disebut dalam surah An-Nur. Dan kita sebut kan, orang perempuan dia kena belajar 3 surah ni sebelum dia meninggal dunia. 3 surah ni dia belajar. Surah An-Nisa, surah An-Nur dan surah Al-Ahzab. Ni surah yang kita belajar ni. Dalam surah An-Nur, Allah dah jelas dah pada orang perempuan. Wala yubdina zinatahunna. Jangan sekali-kali kamu menzahirkan perhiasan yang ada pada kamu. Illa libu'ulatihinna. Kecuali kepada yang disebut dengan suami-suami mereka. Au abaihinna. Ataupun ayah-ayah mereka. Ataupun ayah suami mereka. Au abai bu'ulatihinna. Ataupun ayah suami mereka. Ataupun au abnaihinna, anak-anak lelaki mereka. Ataupun au abnai bu'ulatihinna, ataupun anak-anak lelaki suami mereka. Anak-anak tiri dia panggil, anak-anak yang telah anak daripada suami dia, bukan anak tiri lah, anak satu bapa tapi ibu yang berbeza. Dipanggil demikian. Ataupun saudara-saudara mereka. Saudara-saudara mereka. Ataupun anak-anak lelaki, anak-anak saudara mereka. Ataupun anak saudara sebelah adik-beradik perempuan mereka. Dan wanita-wanita Islam. Dan ataupun budak-budak yang mereka miliki ataupun pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan ataupun anak-anak yang belum mengerti tentang aurat orang perempuan. Adapun orang gaji perlu menjaga aurat. Orang gaji kena jaga aurat kerana orang gaji ni bukan hamba. Terutama bila berhadapan dengan majikan lelaki. Dia tak boleh terlalu bebas hingga masuk ke dalam bilik, larangan dan sebagainya. Kerana ada adab dan akhlak yang perlu dijaga. Orang gaji, jangan bagi dia masuk dalam bilik. Bilik kita, pasangan kita ni lah. Kecuali bila kita boleh terjaga sama. Nanti dia akan timbul fitnah di kalangan orang perempuan. Yang segala apa yang dilakukan semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini besar maknanya di kalangan kita ni, sebagaimana yang dikecualikan dalam surah An-Nur yang kita sebut surah ayat yang ke-31 tersebut. Dalam ayat surah An-Nur ini terdapat penambahan lain lagi dan boleh rujuk pada tafsir ayat surah tersebutlah. Sebahagian ulama salaf membincangkan mengapa bapa saudara daripada pihak ayah dan ibu dan pihak ibu tidak disebut dalam kedua ayat di atas tadi. Maka Ikrimah dan Asy-Sya'bi radhiyallahu anhu menjawab, keduanya tidak disebut kerana barangkali keduanya nanti akan menceritakan kecantikannya pada anak-anak lelaki masing-masing. Itu disebut demikian. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan padaku Muhammad ibn al-Musanna, telah menceritakan pada kami Hajjaj ibn al-Minhal, telah menceritakan kepada kami Hamad, telah menceritakan pada kami Daud dan Asy-Sya'bi dan Ikrimah radhiyallahu anhuma
Sehubungan dengan makna firman Allah Ta'ala, tidak ada dosa isteri-isteri Nabi untuk berjumpa tanpa hijab dengan bapa mereka. Dalam surah Al-Ahzab ayat 55 ini hingga akhir ayat, Daud bertanya, mengapa bapa saudara daripada pihak ayah dan juga ibu tidak disebut dalam ayat ni? Dalam ayat ni, padahal bapa saudara, dia bukan boleh kahwin pun dengan kita. Dia tak boleh kahwin dengan bapa saudara sebelah pihak ibu ataupun sebelah pihak bapa. Tidak disebut dalam ayat ni. Ikrimah menjawab, kerana keduanya pasti menceritakan kecantikannya kepada anak lelaki masing-masing. Itu disebut demikian. Ikrimah kata, kalau dicerita juga, nanti bapa saudara ni, dia tengok anak saudara dia ni, dia cerita pada anak lelaki dia, sepupu kau tu cantik tau, dia sebut. Tu sebab tu Allah tak bagi tahu. Kerana keduanya pasti menceritakan kecantikan anak saudara dia kepada anak lelaki dia. Tu yang dibimbang. Nak sebutnya, dan menanggalkan kain tudung di hadapan bapa saudara daripada pihak ayah dan daripada pihak ibu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Katanya para alim ulama bincang demikian. Jaga-jagalah anak saudara ni, anak saudara perempuan. Kalau kita ada bapa saudara sebelah mak ke sebelah ayah ke, sebaik-baiknya tak payah buka kain tudung. Kenapa? Walaupun boleh. Kerana bimbang nanti dia cerita pada anak lelaki dia. Itu je. Wattaqinallah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah, wahai isteri Nabi. Bertakwa pada Allah itu bermaksud hendaklah menjaga adab-adab dengan orang lain, termasuk dengan keluarga sendiri. Jaga. Ini kerana walaupun tidak perlu ada hijab di antara mereka, tetapi kenalah juga menjaga penampilan dengan mereka ini. Dalam segenap hal dalam kehidupan, kena difikirkan apakah kesan dia. Kerana apa dia? Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Maha menyaksi segala sesuatu di atas muka bumi ini, di mana jagalah aurat dengan orang lain. Kerana Allah memerhatikan sama ada kita ni menutup aurat ataupun kita ni tidak menutup aurat. Allahu Akbar. Tengok jaganya Islam. Sampai tahap demikian nak suruh tak berlakunya perzinaan, peristiwa penindasan, keganasan pada orang perempuan dan sebagainya. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh tersusun akhlak dan adab dalam masyarakat kita pada hari ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. InsyaAllah kita akan sambung pada ayat yang ke-56 pula, yang menceritakan pentingnya hidup kita ni berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perbincangan yang akan datang nantilah insya-Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.